Okey, selamat sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi pada hari ini topik PDPR kita adalah berkaitan dengan karangan fakta. Okay, jadi karangan fakta ni nanti akan ada satu tugasan untuk kamu, dan tugasan itu kamu perlu siapkan kepada saya dan hantar kepada saya selewat-lewatnya pada hujung minggu ini, hari Ahad. Kerana tugasan ini berkait rapat dengan markah PBD kamu untuk bahagian penulisan. Jadi di akhir PDPR ini nanti saya harapkan kamu dapat bina karangan ini berpandukan kepada rangka jawapan yang saya akan beri. Okey. Jadi topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan karangan fakta. Okey, jadi pengenalan. Okey, jadi karangan fakta ini dia merupakan karangan tidak berformat. Karangan yang tidak berformat maksud dia format dia bebas. Dia tak ada format. Kamu boleh karang mengikut kreativiti kamu sendiri tanpa sebarang tanpa sebarang kekangan lah. Okey, jadi karangan ini dia mirip karangan pendapat atau perbincangan. Okey, jadi dia mempunyai persamaan dengan karangan pendapat atau perbincangan. Karangan fakta ini juga dia memerlukan kamu untuk mengemukakan isi dengan fakta yang benar, logik serta disokong oleh contoh dan bukti yang tepat dan meyakinkan. Okay, jadi di sini pentingnya kamu perlu mengemukakan isi kamu tu yang kamu guna tu mestilah berdasarkan kepada fakta yang benar, fakta yang logik, bukan fakta yang kamu buat-buat. Memang fakta itu adalah fakta yang benar dan logik. Okey, antara arahan lazim soalan karangan fakta ini, okey, jadi bagaimana kita nak tentukan sesebuah karangan itu karangan fakta? Okey, jadi karangan tersebut dia boleh terdiri daripada perkataan ataupun frasa ini, nyatakan sebab-sebabnya, huraikan faktor, tulis langkah atau nyatakan punca. Jadi karangan fakta ini selalunya dia akan menggunakan frasa ini untuk bahagian soalan dia. Okey, jadi contoh dan bukti lazimnya terdiri daripada statistik. Okey, jadi untuk bahagian ayat contoh dan bukti dia, lazim dia kita boleh selitkan statistik. Contoh statistik ini kamu boleh nyatakanlah kalau esei itu berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Jadi kamu nyatakan pada tahun 2002 Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ telah menyatakan berlakunya 1,000 kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Macam tu. Itu adalah statistik. Kamu bagi nombor. Itu statistik. Kemudian pendapat tokoh pula. Pendapat tokoh ini contoh dia kamu quotekan pendapat tokoh tersebut. Contoh dia tokoh contoh tokoh yang ada. Contoh dia Mahatma Gandhi kan. Kamu nyatakanlah apa pendapat Mahatma Gandhi tu mengenai isu yang kamu cuba ketengahkan. Itu contoh dia. Okey, dan peristiwa semasa berkaitan dengan topik. Jadi itu adalah contoh dan bukti yang kita boleh selitkan di dalam karangan kita.
Okey, jadi anda boleh mendapatkan isi, perangkaan atau fakta yang tepat daripada media. Okey, selain daripada itu, kamu juga boleh buat research kamu sendiri daripada media-media, khususnya dekat internet lah. Kamu boleh dapatkan isi, perangkaan ataupun fakta yang benar yang saya cakap tadi tu daripada sumber-sumber internet ni. Okey, kemudian penggunaan bahasa hendaklah tepat baku dan meyakinkan, sama seperti karangan-karangan yang lain. Bahasa hendaklah tepat baku dan meyakinkan dan juga gramatis. Okey, jadi seterusnya kesimpulan tentang isi karangan hendaklah diberi di bahagian perenggan penutup dan boleh disertai dengan beberapa cadangan dan harapan. Jadi itu untuk bahagian penutup dia, kamu boleh selitkan kesimpulan mengenai keseluruhan isi karangan kamu itu. Kemudian kamu selitkan juga beberapa cadangan dan harapan untuk bahagian penutup. Okay, jadi tanpa membuang sebarang masa, hari ini kita akan membincangkan soalan tugasan yang kamu kena siapkan pada hujung minggu ini. Jadi soalan dia adalah rumah terbuka masyarakat sejahtera, huraikan kebaikan-kebaikan rumah terbuka. Okey, jadi di sini kehendak soalan dia nak kamu cari kebaikan rumah terbuka. Jadi kebaikan-kebaikan ni faedah-faedah lah. Faedah-faedah penganjuran rumah terbuka. Jadi itu yang kita akan tengok pada hari ini. Okey, jadi rangka jawapan saya sediakan dekat sini. Ada 5 isi. Ada 5 isi yang saya sediakan. Okey, isi ni kamu tak perlu tengok. Yang ni saya tak buat, ambil. Okey, jadi ada 5 isi. Kita akan guna 5 isi ni saja. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi isi yang pertama, kita akan tengok isi yang pertama, iaitu mengeratkan perpaduan kaum dan hubungan sesama masyarakat. Sekejap. Isi yang kedua adalah mengenali dan memahami budaya kaum lain. Isi yang ketiga ialah menjadi produk pelancongan yang unggul. Isi yang keempat dapat menjamah pelbagai juadah. Dan isi yang kelima merapatkan silaturahim antara ahli keluarga. Jadi itu isi yang kita boleh guna. Isi yang keenam ni abaikanlah. Tapi kalau kamu nak buat isi yang keenam ni pun boleh, iaitu model keamanan kepada dunia. Tetapi untuk hari ini, untuk tugasan ini, saya hanya akan highlightkan isi yang pertama hinggalah isi yang kelima. Okey, jadi sebelum kita nak buat karangan isi, mestilah ada ada perenggan pengenalan terlebih dahulu. Okey, jadi di sini saya memang dah sertakan rangka jawapan untuk kamu. Tugas kamu hanya untuk menyambungkan karangan ini sahaja. Okey, jadi untuk bahagian pengenalan ini, saya selalunya wajibkan para pelajar untuk hasilkan sekurang-kurangnya 4 ayat untuk karangan untuk bahagian pengenalan ini. Okey, jadi yang pertama mestilah ayat topik dia, ayat utama, ayat tema. Ini adalah ayat tema dia. Jadi ayat tema dia di sini, kamu nyatakanlah amalan rumah terbuka sudah menjadi lumrah untuk sambutan perayaan di negara kita, di negara ini, itu negara Malaysia. Kemudian kamu nyatakanlah apa contoh perayaan yang disambut di Malaysia. Nyatakan apa contoh perayaan dia. Contoh dia Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Hari Christmas, Hari Gawai, Hari Deepawali, Tahun Baru Cina. Kamu nyatakan apa contoh perayaan tersebut.
Okey, kemudian untuk ayat yang seterusnya, ini tadi adalah ayat tema Ini adalah ayat huraian dan ayat contoh dia. Ini ayat huraian. Okey, ini ayat huraian Sekejap Okey, seterusnya adalah ayat huraian. Okey, ini ayat huraian. Ayat yang kedua ni. Okey, jadi ayat huraian dia kamu nyatakanlah perayaan sesebuah perayaan itu tidak lengkap jika tiadanya rumah terbuka, di mana rumah terbuka ini disambut oleh semua lapisan masyarakat dan semua lapisan masyarakat ini mengetahui istilah rumah terbuka tersebut yang telah menjadi sinonim dalam kehidupan mereka sejak turun temurun. Jadi saya buat dekat sini, ini adalah ayat huraian dia. Kamu boleh ikut ayat huraian yang saya bagi ni ataupun kamu boleh guna ayat huraian kamu sendiri. Bagi yang tak ada idea untuk bina ayat huraian, boleh guna contoh ayat huraian yang saya bagi ini. Kamu cuma perlu sambungkan sahaja frasa-frasa ayat ini Kemudian selepas ayat huraian, kita adalah ayat contoh. Ini ayat contoh. Jadi ayat contoh boleh terdiri daripada statistik kan. Jadi di sini saya bagi statistik sebagai contoh yang membuktikan betapa pentingnya rumah terbuka ini. Jadi statistik yang saya bagi untuk ayat contoh ini, sebagai contoh dia, kerajaan Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan sebanyak 6 perayaan kaum di Malaysia ini sebagai perayaan utama negara yang diraikan pada peringkat kebangsaan. Contoh dia adalah seperti perayaan yang saya bagi tahu tadilah, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Gawai, apa lagi? Tahun Baru Cina dan banyak lagi lah. Kemudian barulah kamu pergi kepada ayat penegas. Ayat penegas ni dia lebih kepada bagaimana kamu memperkenalkan. Untuk bahagian penutup ini dia lebih kepada apa fokus penulisan kita. Jadi di sini saya bagi tahu, menyedari usaha kerajaan ini, kamu nyatakanlah apakah kepentingan amalan terbuka. Itu ayat terakhir bagi untuk ayat terakhir untuk perenggan pengenalan ini. Jadi ada 4 ayat di sini yang saya guna, ayat tema, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas, ataupun ini lebih kepada ayat untuk kamu memperkenalkan topik penulisan kamu itu. Jadi topik penulisan yang akan kamu tuliskan adalah kepentingan amalan terbuka pula. Amalan rumah terbuka. Jadi ini untuk pengenalan. Jadi kita tengok isi yang pertama, iaitu untuk mengeratkan perpaduan kaum. Jadi untuk mengeratkan perpaduan kaum, di sini saya ada sertakan rangka jawapan bagi isi yang pertama ini. Jadi kamu boleh nyatakanlah amalan rumah terbuka diwujudkan diwujudkan dan telah memberi banyak faedah, terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Noktah. Jadi itu untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua dia pula kamu boleh nyatakan sebab kenapa rumah terbuka boleh mengeratkan hubungan perpaduan. Jadi ayat dia boleh nyatakanlah hal ini kerana masyarakat bebas untuk menyertai masyarakat bebas untuk menyertai rumah terbuka tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan etnik. Di samping itu masyarakat juga dapat mengumpul
Di samping itu juga kita juga dapat mengumpulkan semua golongan masyarakat dalam satu acara di mana kita dapat mengenali antara satu sama lain. Jadi ini adalah sebab dia kenapa rumah terbuka itu dapat mengeratkan hubungan perpaduan kaum. Kemudian kamu boleh nyatakan jugalah masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia ini yang berbeza pendapat dan ideologi dapat berkumpul tanpa sebarang kekangan yang perlu dibimbangi. Kemudian kamu boleh selitkanlah juga bab kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kamu boleh gunakan rangka isi pertama yang saya sudah sediakan ini, ataupun kalau kamu nak bina ayat kamu sendiri tidak berpandukan kepada rangka jawapan yang saya beri ini pun boleh juga. Bagi yang tak ada idea nak bina ayat, tak ada idea nak huraikan ayat itu, kamu boleh guna rangka jawapan yang saya bagi ini. Okey, seterusnya adalah isi kedua, mengenali dan memahami budaya lain. Di sini saya dah highlightkan untuk isi yang kedua ini, jangan lupa untuk guna penanda wacana. Nanti saya akan kongsikan contoh-contoh penanda wacana yang kamu boleh gunakan di dalam grup WhatsApp masing-masing. Okey, jadi kamu gunakan penanda wacana lah. Tadi kita ada isi yang pertama kan, jadi semestinya isi yang kedua perlu ada penanda wacana. Dalam pada itu ke, di samping itu ke, selain itu ke, kamu boleh guna pelbagai penanda wacana untuk memperkenalkan isi yang kedua ini. Okey, jadi amalan rumah terbuka. Jadi amalan rumah terbuka ini sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk memahami budaya kaum lain. Jadi itu adalah ayat tema dia. Kemudian kita juga dapat merayakan perayaan bersama-sama tanpa mengira latar belakang budaya dan agama. Ini kamu letak untuk ayat huraian dia. Ini ayat contoh dia pula. Kamu boleh nyatakan yang kamu dapat. Kita juga dapat mengenali juadah dan adat yang diamalkan dalam perayaan kaum. Kemudian kamu nyatakan untuk mengukuhkan lagi ayat tersebut, kamu nyatakan contoh adat dan tradisi yang dilakukan oleh kaum di Malaysia. Pilih satu kaum dan nyatakan tradisi mereka semasa perayaan. Contoh dia kalau masyarakat Melayu semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, kami akan pergi ke masjid untuk melakukan solat sunat Raya Aidilfitri terlebih dahulu, contoh dia. Kemudian barulah sesi kita akan kembali ke rumah, kemudian melakukannya sesi minta maaf antara satu sama lain lah, kalau contoh dia di perayaan Hari Raya Aidilfitri. Untuk bangsa lain pun kamu boleh selitkan juga. Kamu pilih satu kaum dan nyatakan apa suasana ketika perayaan tersebut. Okey, kemudian ayat penegas dia, ayat penutup untuk isi kedua ini, kamu nyatakanlah bahawa rumah terbuka ini dia dapat membantu kita untuk mempelajari budaya kaum lain, dan secara tidak langsung dia juga dapat membina semangat toleransi dalam kalangan generasi sekarang. Jadi itu adalah untuk isi yang kedua. Okey, isi yang ketiga. Isi yang ketiga ini adalah menjadi produk pelancongan unggul. Sama juga dengan isi yang kedua, jangan lupa untuk guna penanda wacana bagi memperkenalkan isi yang ketiga ini. Okey, jadi di sini kamu boleh nyatakan untuk ayat tema dia, penganjuran rumah terbuka telah menjadikan Malaysia sebagai produk pelancongan
unggul. Kemudian untuk ayat huraian dia kamu nyatakanlah penganjuran rumah terbuka ini telah menjadi daya tarikan kepada pelancong asing yang melancong ke negara kita. Kemudian pelancong bukan sahaja melancong dan menikmati keindahan negara, malah mereka juga dapat mengalami dan menghayati keunikan dan keharmonian pelbagai kaum semasa perayaan menyambut perayaan kaum masing-masing. Jadi itu untuk ayat huraian dia. Kemudian contoh dia kamu boleh selitkan jugalah contoh perayaan bagi salah satu kaum di Malaysia. Kamu nyatakan bagaimana suasana perayaan itu. Kalau pada tadi kita dah bincang mengenai perayaan untuk kaum Melayu, untuk kaum Cina pula bagaimana perayaan dia, bagaimana contoh perayaan tahun baru Cina itu. Kamu boleh nyatakan dekat situ juga. Okey, jadi untuk ayat penutup dia pula, ayat penegas dia, kamu boleh nyatakan bahawa konsep rumah terbuka ini telah membantu bagi membuka pandangan masyarakat asing, khususnya di luar negara. Masyarakat asing ni adalah masyarakat yang tinggal di luar Malaysia. Jadi mereka dapat membuka pandangan masyarakat ini bahawa rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup di bawah payung keharmonian. Jadi itu adalah isi yang ketiga. Jadi ayat ini maksud dia bahawa masyarakat di Malaysia ini dalam yang pelbagai kaum dapat hidup di bawah satu payung yang sama, iaitu payung keharmonian. So mereka hidup secara perpaduan lah. Okey, isi yang keempat. Kita tanpa membuang masa, kita tengok isi yang keempat pula. Isi yang keempat ini adalah dapat menjamah pelbagai juadah. Okey, jadi untuk isi ini kamu boleh nyatakanlah. Sebelum tu jangan lupa untuk guna penanda wacana untuk memperkenalkan isi yang keempat ini. Isi yang keempat ini. Okey, jadi ayat tema dia kamu nyatakan bahawa melalui penganjuran rumah terbuka ini, dia dapat membolehkan kita untuk menikmati pelbagai jenis juadah semasa perayaan. Jadi kamu nyatakanlah yang kamu dapat merasai hidangan perayaan yang disambut mengikut kaum masing-masing. Kemudian kamu nyatakanlah contoh hidangan perayaan bagi kaum-kaum di Malaysia. Contoh dia rendang dan ketupat, isang, apa lagi, dan banyak lagi lah contoh hidangan. Yang tu kamu boleh cari dekat internet, sumber internet, apa contoh hidangan untuk kaum Melayu semasa perayaan, apa contoh hidangan perayaan untuk kaum India, untuk kaum Cina pula apa contoh hidangan perayaan mereka, untuk kaum Iban pula apa contoh hidangan perayaan mereka. Kamu boleh nyatakan dekat ayat huraian ini. Okey, jadi kemudian kamu nyatakanlah juga juadah tersebut. Contoh, ini ayat contoh dia. Kamu nyatakan juadah-juadah ini dihidang dan dimasakkan dengan cara dan bahan yang halal supaya sebab kita terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup secara harmonis. Jadi cara dan bahan yang digunakan untuk memasak juadah ini mestilah halal supaya orang yang beragama Islam dapat menikmati keindahan dan keenakan juadah perayaan ini. Noktah. Jadi itu ayat huraian dia. Ayat penutup dia pula, secara tidak langsung amalan
rumah terbuka ini dapat mengukuhkan lagi tradisi bangsa, dapat mengharmonikan tradisi bangsa ini. Dan bak kata pepatah, biar mati anak jangan mati adat. Nyatakan juga lah yang ni, ayat ini maksud dia tadi, selain daripada kita dapat merasai juadah ini, kita juga dapat memperliharakan tradisi bangsa kita. Tradisi bangsa kita akan kukuh dan harmoni. Contoh dia, bak kata pepatah, biar mati anak jangan mati adat. Itu untuk isi yang keempat. Selitkan peribahasa ini untuk isi yang keempat ini. Okey, isi yang terakhir, isi yang kelima, merapatkan silaturahim, merapatkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Di sini kamu nyatakanlah sebelum saya lupa, penanda wacana jangan tinggalkan. Masukkan sekali penanda wacana untuk memperkenalkan isi yang kelima ini. Okay, jadi amalan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka ini kamu nyatakanlah, amalan rumah terbuka dapat merapatkan hubungan silaturahim dalam hubungan kekeluargaan. Hal ini kerana masuk kepada ayat huraian. Hal ini kerana rumah terbuka ini merupakan medan pertemuan yang sesuai bagi memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Jadi itu untuk ayat huraian dia. Kemudian menyatakan juga melalui rumah terbuka ini sistem kekeluargaan dapat sentiasa diwujudkan dan boleh dikukuhkan dan dipadukan. Dan jika tanpa rumah terbuka, hubungan silaturahim dan perpaduan tersebut akan terhakis dimakan zaman. Kamu boleh nyatakan itu untuk ayat yang seterusnya. Okey, kemudian untuk ayat contoh dia, kamu boleh nyatakan suasana ketika rumah terbuka tersebut. Sebagai contoh, yang tua dapat mengenali yang tua dapat mengenali yang muda, yang ni salah, typo, yang muda dengan lebih dekat. Kemudian melalui contoh yang saya bagi ini, kamu selitkan dengan peribahasa seperti yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okay, dan ayat penegas ataupun ayat penutup bagi isi kelima ini, kamu nyatakanlah hubungan kekeluargaan dapat diperkukuhkan dengan wujudnya pelaksanaan rumah terbuka. Jadi itu adalah untuk isi yang kelima. Dan penutup ini saya nak kamu buat sendiri penutup. Jadi penutup ini kamu pilihlah penanda wacana yang sesuai untuk perenggan penutup. Contoh dia tuntasnya, kesimpulannya, secara penutup tadi, kesimpulannya, tuntasnya, secara keseluruhannya, secara konklusinya. Jadi kamu boleh guna penanda wacana itu. Kemudian kamu ringkaskan secara pendek, ringkaskan apa keseluruhan kepentingan rumah terbuka tadi. Kemudian seperti yang saya cakap tadi, boleh selitkan ayat cadangan dan harapan. Apa cadangan kamu dan apa harapan kamu pada masa yang akan datang untuk pelaksanaan rumah terbuka ini. Jadi kamu boleh selitkan itu. Kemudian selitkan juga peribahasa yang sesuai. Cuba cari dekat internet apa peribahasa yang sesuai yang berkaitan dengan rumah terbuka. Ada banyak, kamu just Google saja memang ada keluar apa peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan rumah terbuka ini, amalan rumah terbuka ini. Okey, jadi nota ni saya akan kongsikan, rangka jawapan ni saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp masing-masing, dan tugasan ini sila lengkapkan. Boleh guna idea masing-masing ataupun kamu guna
just guna rangka jawapan yang telah diberikan ini. Jadi patah perkataan untuk karangan ini adalah tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Tak boleh kurang daripada 180 dan boleh melebihi 180. Kamu nak buat sampai 500 pun boleh, ikut kamu, tapi tak boleh kurang daripada 180. Dan sila hantar tugasan ini selewat-lewatnya pada hari Ahad ini, hujung minggu ini. Okay, penghantaran tugasan ini berkaitan dengan markah kamu, markah PPD kamu. Dan jika kamu tidak menghantar tugasan ini, markah PPD untuk bahagian penulisan kamu, saya terpaksa letakkan kosong. Okay, jadi untuk penghantaran tugasan ini, saya akan sediakan link penghantaran dan saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp. Kamu just nyatakan nama kamu, kelas kamu dan kamu uploadkan tugasan tersebut. Kamu boleh tulis di dalam menggunakan soft copy, iaitu Word dokumen, ataupun kamu boleh tulis guna pensel dan kertas lah, kemudian tangkap gambar dan upload ke dalam tapak yang saya akan bagi. Kalau tak tahu nak upload tu, kamu hantar saja secara personal kepada saya. Itu saja PDPR kita pada hari ini dan saya harap semua hantar tugasan ini. Sebab saya tak nak bagi markah kosong untuk bahagian penulisan kamu. Okey, itu saja PDPR kita. Terima kasih.